Ini sesuai dengan falsafah negara kita Madani, di mana kita meletakkan keperluan membangun yang mampan, tetapi meletakkan soal nilai selain daripada keihsan, ya, dan rahmah untuk memastikan dalam semua bidang pertumbuhan ekonomi, sosial, kesihatan, teknologi dan pendidikan itu diimbangi dengan kekuatan keyakinan kita, akidah, dengan akhlak dan nilai. Kerana kita pelajari pengalaman pertumbuhan selama ini, negara-negara yang kaya, yang tumbuh dengan hebat dan segar, dengan bangunan pencakar langit, tetapi kehilangan nilai manusiawi atau keinsanan. Jadi kalau disebut dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, tidak lihat karamah insannya itu, ya, walaupun dijanjikan di dalam Al-Quran, kerana tidak dilaksanakan dan diamalkan. Jadi sebab itu dalam sistem ekonomi pun kita sebut tentang sistem kapitalis, tetapi ada dalam istilah Inggeris disebut unbridled capitalism. Maknanya matlamatnya keuntungan semata-mata, mengenepikan nilai, mengenepikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Maknanya bangunan pencakar langit, keuntungan berlipat kali ganda, berbilion, dan industri canggih sekarang dengan digital, dengan AI, artificial intelligence, tetapi nilai kemanusiaan terhakis. Soal akhlak diketepikan. Kita harus lihat pengalaman ini. Dan ada juga orang barat yang cuba memberikan teguran. Ada karya baru ini tentang pendidikan umpamanya. Sekarang nak himbau di kalangan kepada anak-anak. Harry Lewis, dia kata pendidikan termasuk seperti Universiti Harvard. Universiti Harvard itu universiti yang paling cemerlang dari segi ilmiahnya, dari segi akademiknya, dari segi sains dan teknologi, melahirkan Nobel laureate, pemenang hadiah Nobel Sains terkemuka di dunia. Tetapi seorang dekan Harvard menyatakan excellence without a soul. Apa arti excellence? Cemerlang dari pendidikan, tak boleh kita pertikai. Sainsnya, teknologinya, kimianya, ekonominya, digital, AI, soal energi atau tenaga, cemerlang dalam pelbagai bidang. Tetapi tidak ada ruh dan jiwa dalam sistem pendidikan itu. Without a soul. Contohnya, dari perkara basic asas, dia belajar bagaimana nak jamin pertumbuhan ekonomi yang rancak dan segar. Tetapi di kelilingnya kawasan-kawasan miskin, sesak, mahasiswa tidak dilatih mempedulikan, dan mahasiswa pun tidak mempedulikan. Di luar sana ada pahaman perkauman yang sempit, yang menghina golongan kulit hitam, the blacks atau the colored, yang menganggap mereka ini kelas 2 dan direndah-rendahkan darjat kemanusiaan mereka, tapi tidak langsung menyentuh perasaan atau mengetuk pintu hati damir manusia, pelajar dan mahasiswa di dalamnya. Sebab itu dia kata excellence, kecemerlangan, ya, tetapi tanpa nilai, tanpa jiwa, tanpa roh, without a soul. Jadi ya, kita belajar, kita melihat pengalaman di sana. Bagaimana di sini? Ini jawapan kita. Kita mesti tahu bahawa langkah-langkah perlu diambil. Tidak mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh
orang-orang luar. Dan kita harus memberikan tumpuan dalam bidang pendidikan yang boleh memberikan keyakinan akidahnya dan rohnya, di samping menimba ilmu dan meneroka alam pemikiran dan disiplin baru. Kerana manusia dan dunia ini menuntut banyak perubahan. Masa saya di sekolah tidak dibicarakan soal digital transformation, tidak dibicarakan soal transisi tenaga daripada arang batu kepada gas, kepada hydro, kepada green technology, kepada green hydrogen. Tidak dibicarakan. Dunia menuntut perubahan dan kita tidak boleh ketinggalan. Sebab itu kerajaan mau kita kembali kepada landasan. Jangan menumpukan pada satu bidang, termasuk menjadi hufaz, tapi meninggalkan keperluan menguasai teknologi dan pemikiran baru supaya kita boleh memimpin. Disebut umat yang ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ini saya nak Hafiz ni saya nak baca, anak-anak lebih pandai lagi. Baik. Maknanya memastikan ada perimbangan, keseimbangan di antara keperluan kita sebagai umat menguasai ilmu yang asas dan Al-Quranul Karim, di samping itu meneroka, menguasai alam dan disiplin baru agar kita tidak ketinggalan. Kalau tidak, kita nanti jadi, ya, boleh jadi alim, tapi negara dikuasai, teknologi mereka pegang, kecanggihan ketenteraan orang alim pegang, jadi kita hanya menonton. Rumah-rumah dirobohkan, negara ditakluk. Sebab itu ada keperluan kita menguasai kedua-dua bidang. Dan semesta di mana ada integrasi di antara sains dalam arti kata yang lebih luas, dan tahfiz menjadi mahat tahfiz, maknanya menguasai dan mempelajari dan menghafal dan dengan harapan menghayati semangat Al-Quran. Dan ini kekuatan yang menjadikan kita manusia yang lebih sempurna atau insan salih. Jadi ini harapan kita, dan saya mau semesta ini dilaksanakan segera. Peruntukannya itu besar, sekitar 76 juta ringgit kalau tak salah saya. Kalau kurang minta mari tambah sikit lagi. Baik, tetapi harus disegerakan. Saya minta saudara Dr. Naim dapatkan laporan dalam tempoh 1 minggu tentang perkembangannya, dan saya mau proses tender itu dibuat dengan teliti, kerana kalau dulu Syed, beberapa projek ini kadang kelang kabut sikit kerana kelulus kontraktor tu ada masalah. Saya tak mau semesta berjangkit hal ini. Kalau dulu kadang-kadang sistem dalam kerajaan dia tak payah tender, pakai runding je. Runding projek lingkup. Jadi jangan ada. Bila kita nak jadikan satu projek yang begitu baik dengan matlamat yang baik, tetapi kadang-kadang kalau kita cuai dari segi pengurusan dan tata kelola, dan kita izinkan ada pelanggaran peraturan dan hukum, akan menyebabkan projek lambat. Jadi ada dua perkara. Pertama, saya mau supaya proses itu disegerakan. Saya mau projek, kalau tidak salah sudah undang saya datang. Saya datang bukan tanpa syarat. Jadi mesti ada laporan dalam tempoh 1 minggu,
dan mesti disegerakan proses tender. Proses tender, Kementerian Keuangan boleh luluskan proses tender yang boleh dipercepatkan, fast track. Tapi mesti tender dan mesti ikut proses. Kontraktor yang betul-betul layak dan bertanggungjawab boleh melaksanakan, dan saya nak disegerakan supaya siap sekolah ni dalam tempoh yang lebih cepat daripada yang dijangka. Ini bicara Islam kadang berdegar-degar, tapi projek lembab. Tak ada apa juga. Mana dia semangat atau roh Islam yang disebut dalam rumusan hadis Nabi Muhammad SAW, itqan fil amal. Mana dia itqan fil amal? Dalam tiap tindakan kita harus cekap, harus efisien, harus excellent. Itu semangat kalau betul-betul kita jadikan. Contoh, jadi sekolah-sekolah menengah, mali agama, jabatan-jabatan ini harus tunjuk keupayaan lebih cekap, lebih pantas, lebih bersih daripada jabatan yang lain. Kerajaan Madani ini berperang sekarang dengan perasuah, dengan penyelewengan, dengan orang kadang-kadang bicara soal Melayu atau kadang bicara soal agama dan Islam, tetapi sebenarnya merompak harga negara dan kekayaan negara kita. Ya. Dan saya tidak mau hal ini berlaku. Saya tidak maksudkan sudah berlaku di sini, tapi mesti ada pengajaran. Mustahil sudah. Dalam keadaan kita sema, hampir setiap kontrak. Ya. Dulu ada saja bocornya, ada saja hilang dananya. Negara mana boleh mampu maju kalau tiap kali ada tiris, dan tirisnya bukan sedikit, ratus-ratus juta, bilion-bilion ringgit. Pemimpin-pemimpin kalau jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan, mesti miliki ratus juta, ada yang berbilion ringgit. Kadang bila kita suruh isytihar harta, marah, dendam. Apa dendam? Kalau kamu tidak salah, apa takut isytihar harta? Saya kalau esok minta isytihar harta sekali lagi, saya isytihar. Koreklah banyak mana pun. Baru boleh kita jadi pemimpin, kena jadi contoh. Kalau tidak, apa yang nak diajar kepada rakyat? Sebab itu, bagi saya, untuk mengangkat darjat Islam, dia mesti dalam negara, dalam tata kelola, dia mesti paling cekap dan pantas. Soal tata kelola nombor satu. Benar. Orang sebut saya nak Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Thani. Ya. Hebat kerana apa? Dia tiap malam tidak meninggalkan bacaan Al-Quran dan tahajud dan berdoa dan menangis. Tetapi sebagai khalifah, tidak hanya kerana dia baca Quran tiap malam, itu perlu, tetapi dia urus dengan baik. Dia tahu harta kerajaan, harta rakyat dan gaji pribadi. Dia tidak salah guna kuasa. Jentera dia takut kalau salah guna. Dia tidak tolak ansur. Jadi wang dan dana itu dibelanja dengan cermat dan cekap. Sebab itu jadi petanda dan mercu dan contoh pengurus dan tata kelola yang hebat dalam sejarah dunia. Yang kita selalu tahu, ustaz-ustaz kita dalam tazkirah sebut bagaimana dia urus dalam 2 tahun 3 bulan dari Jazirah Arab ke Mesir, ke Syria sampai ke Azerbaijan. Tapi seluruh kawasan itu bebas dari kemiskinan. Bebas dari kemiskinan tegar. Sehingga sukar nak cari orang nak bayar zakat. Mana kita mampu. Tapi syaratnya seluruh jentera harus dibersihkan. Kita tidak mudah. Kadang-kadang tazkirah banyak juga. Ceramah bahagia banyak juga. Yang pakai kipas putih pun ramai juga. Tapi yang sakau pun ramai juga. Dan ini memeningkan kita. Jadi jangan pandang ringan. Saya tak kisahlah orang sekarang ni aneh. Saya kadang-kadang saya beritahu juga kawan-kawan, aneh juga. Perang lawan rasuah pun tak kena. Yang pertahankan perasuah-perasuah besar pun tak kena. Saya tak faham. Sebab apa tak boleh? Apa yang kurangnya di Malaysia ni? Apa makna kita adakan mahat sekolah menengah seperti ini? Gabungkan kekuatan tradisi Islam dan modern science. Kerana kita nak bangkitkan, nak hidupkan anak-anak muda yang punya roh.
roh perjuangan, rohul jihad yang hidup, aktif untuk bawa perubahan dalam masyarakat, untuk bawa kebaikan kepada masyarakat. Ya. Dan dalam negara, soal tata kelola itu mesti nombor satu. Maknanya, bagi saya dan saya harap ustaz-ustazah dan guru-guru di sini dan pengetua harus beri penekanan ini. Dia belajar dengan satu matlamat, bangkit satu generasi, satu jil Rabbani, tapi jil Rabbani yang punya komitmen untuk bawa perubahan kepada masyarakat dan negara. Jadi ingat ya, yang pertama menyegerakan projek ini. Kerana projek ini dicadang sejak tahun 2011 ke 2013. Hanya tahun lalu bila saya dimaklum belum lulus, saya minta disegerakan kelulusan. Tapi saya tidak minta disegerakan kelulusan dan ditadbir dengan lembab. Dia mesti disegerakan, dan saya mau laporan itu sampai ke pejabat saya minggu depan supaya dapat arahan dengan kelulusan Kementerian Kewangan. Proses tender itu juga dipercepatkan. Dan kalau saya sihat, saya datang. InsyaAllah. Seperkara lagi, sekolah menengah ini tempatnya strategik. Tanah yang mahal di ibu kota. Kita boleh buat pilihan. Malah ada cadangan. Tanah ini direserve untuk kawasan komersial. Ya. Ada cadangan supaya sekolah ini dipindahkan kawasan jauh sedikit. Ada asrama dan tak berapa. Tapi saya fikir, saya setuju dengan Mawib bahawa harus ada juga satu gerbang sekolah di kawasan ini, kerana ada keluarga di sekitar ini, rumah-rumah di sekitar ini, dan kita mahu juga Kuala Lumpur tidak dikenali hanya dengan mercu tanah yang tinggi, hotel-hotel besar, ya, restoran-restoran 5 bintang, 7 bintang, tetapi juga gerai-gerai yang bersih, perumahan rakyat, kita luncurkan baru-baru ini perumahan madani, dan sekolah-sekolah termasuk semesta ini. Ini dia beri gambaran tentang wajah Kuala Lumpur yang berbeza daripada apa yang dipikirkan. Setengah orang diukur, dia kata masa dulu ada Perdana Menteri ini, program ini, mercu tanda ini, menteri ini, Perdana Menteri ini, projek mega ini. Saya tak ada. Tak payah nilai saya dari segi projek mercu tanda. Nilai saya dari projek gerai yang bersih, perumahan madani rakyat, dan sekolah-sekolah dan kawasan yang baik untuk rakyat jelata. Sebab itu, walaupun sudah 2 tahun saya jadi Perdana Menteri, tidak ada rancangan untuk projek mega di wilayah persekutuan. Tak ada. Pengangkutan ya, gerai ya, Dr. Zahra tahu, saya bising betul soal gerai, mesti segera, mesti bersih. Ini berapa orang yang pergi ke restoran mahal ni? 15% penduduk. Yang lain itu ke warung, ke restoran kecil, ke gerai. Tapi tengok nasib gerai-gerai kita, ada warung kita. 80% rakyat ke situ, tetapi kedudukannya daif, bumbung bocor, bau, air tak bersih, dan kawasannya tidak baik. Sebab itu sudah lihat, setelah dalam 2 tahun ini memang kita kerahkan Dewan Bandaraya. Saya mau lihat perubahan wajah tentang gerai, warung dan restoran kecil ini, diberikan suatu pemulihan supaya bersih dan indah. Yang kedua, perumahan-perumahan rakyat yang disebut perumahan madani dengan kemudahan-kemudahan termasuk musalla, kawasan masjid, perpustakaan dan taman yang sesuai untuk kehidupan rakyat, terutama berpendapatan rendah. Sekali lagi saya ucap terima kasih, dan untuk guru-guru boleh kerja dengan sungguh-sungguh sebab 1 Disember ini semua naik gaji. Berapa lama tunggu? 12 tahun.
12 tahun tunggu. Kalau saya fikirkan soal ekonomi, hutang banyak, hasil tak bertambah banyak sangat, jadi boleh tangguh. Tetapi saya rasa harus adil. Kerana guru-guru dan pejabat awam itu bawah jagaan saya dan kerajaan. Dan saya mesti dahulukan mereka sebab belum kenaikan itu kenaikan tertinggi dalam sejarah. Kalau kenaikan tertinggi dalam sejarah, tapi prestasi terendah dalam sejarah, alahai nasib badan. Kalau dah pengiktirafannya kenaikan tertinggi dalam sejarah, maka prestasinya juga harus meningkat. Jadi, oleh kerana kita beri tumpuan kepada sekolah ini dengan peruntukan yang besar, saya mau prestasi sekolah menengah ini juga yang di antara terbaik dalam negara kita. Jadi anak-anak boleh jamin insya-Allah ya. Saya nak prestasi keputusan baik dalam hafazan atau dalam sains. Ini ditanya sekolah mana? Semesta. Jadi terukir begitu baik insya-Allah. Jadi ikut peraturan, nasihat guru-guru dan ibu bapa, belajar, ikut disiplin yang ketat. Kerana tanpa disiplin tak terkawal. Jadi itulah saja harapan saya dan doa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan acara pada hari ini dapat dilihat dari segi kejayaannya, falah dalam beberapa tahun akan datang insya-Allah. Saya hadir juga walaupun pada peringkat awal bila Dr. Naim minta saya hadir dengan Syed Kabul Zaman. Saya kata tak boleh sebab saya dari Johor. Invest Malaysia di Iskandar. Tapi oleh kerana fikirkan ini semesta, dari Johor ambil penerbangan terus dan dari airport terus kemari. Ya. Itu dari segi kerana ini soal jiwa saya itu ya. Ke sini. Saya ingat ni bagi saya ya program sekolah menengah saja. Bukan saya buka projek pembangunan raksasa. Untuk bandaraya tahu kalau kita buka selalu kalau peringkat Perdana Menteri mesti projek besar-besar, tapi tidak. Ini projek ya sederhana betul tetapi sangat bermakna untuk memberikan erti apa dia addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.